A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Cikgu ucapkan selamat datang ke kelas bimbingan online Sains Cikgu Syukri. Pada hari ini kita akan membincangkan dan meneruskan perbincangan berkenaan tentang topik daya bagi siri yang kedua. Baik, pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita dengan membincangkan tentang daya geseran. Apakah itu daya geseran? Daya geseran ialah daya yang terhasil apabila dua permukaan bersentuhan antara satu sama lain. Dua permukaan bersentuhan akan menghasilkan satu daya geseran. Contoh, tangan Cikgu Syukri adalah permukaan yang pertama. Pen, permukaan yang kedua. Maka bila Cikgu Syukri memegang pen ini, maka terhasilnya daya geseran kerana dua permukaan bersentuhan. Sebenarnya anak murid sekalian, memang dalam dunia ini wujud di mana-mana daya geseran asalkan dua permukaan bersentuhan. Contoh yang lain, baju kita, kain bersentuhan dengan kulit badan kita, maka dua permukaan bersentuhan ada terhasilnya daya geseran. Kita duduk di sofa, di kerusi atau di mana-mana sahaja, maka kulit daripada badan kita akan bersentuhan dengan kerusi ataupun sofa tersebut, dua permukaan bersentuhan, maka akan wujud daya geseran. Baik, dan untuk makluman anak murid sekalian, daya geseran sentiasa menentang arah pergerakan. Jika kita melihat arah pergerakan kerem ini, dia sedang bergerak ke kanan. Arah daya geseran pula dia akan bergerak ke arah kiri. Kerana apa? Kerana arah daya geseran dan arah pergerakan sentiasa bertentangan. Kalau pergerakan itu ke atas, contoh roket, maka arah daya geseran akan bergerak ke bawah. Kalau kita pergi menyelam ke dasar laut, maka kita akan bergerak ke bawah. Arah daya geseran akan menentang bergerak ke atas. Dan daya geseran anak murid sekalian akan menyebabkan pergerakan sesuatu objek menjadi perlahan dan akhirnya akan berhenti. Baik, mari kita lihat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi daya geseran. Ada dua faktor yang mempengaruhi daya geseran. Yang pertama, kita kenali sebagai jenis permukaan. Terdapat dua jenis permukaan, iaitu permukaan yang kasar dan permukaan yang licin. Kalau kita lihat di dalam skrin sekarang, lantai simen mewakili permukaan yang licin, manakala rumput mewakili permukaan yang kasar. Maka, apakah kaitannya dengan daya geseran? Semakin bertambah kasar jenis permukaan, semakin bertambah daya geseran. Bermaksud, rumput lebih kasar berbanding lantai simen. Jadi, rumput mempunyai daya geseran yang lebih tinggi berbanding lantai simen. Itu yang pertama faktornya, iaitu jenis permukaan. Seterusnya, mari kita lihat satu jadual yang mudah yang Cikgu Syukri telah rumuskan kepada kamu untuk kita lebih mudah memahami. Pertama, permukaan itu kasar, maka daya geseran akan meningkat. Maka sesuatu objek itu sukar digerakkan dan kalau gerak pun jarak yang dilalui oleh objek akan dekat. Berbanding dengan permukaan yang licin, maka daya geseran akan berkurang dan apabila daya geseran berkurang, maka dia mudah digerakkan dan kalau dia bergerak, dia akan jarak yang dilalui oleh objek itu akan lebih jauh. Maka daripada jadual ini, kita dapat lihat sebenarnya jarak yang dilalui oleh troli ataupun objek merujuk kepada jawapan pemerhatian. Sukar digerakkan atau mudah digerakkan juga merujuk kepada pemerhatian. Manakala daya geseran itu menjawab kepada soalan-soalan inference. Baik, faktor yang kedua yang akan kita bincangkan adalah berkenaan tentang jisim objek. Maka jisim objek dia ada yang ringan, dia ada yang berat. Maka semakin bertambah jisim objek, semakin bertambah daya geseran. Maka kalau dia berat, maka daya geseran akan meningkat. Kalau satu objek itu ringan, maka daya geseran akan berkurang. Pandai. Baik, mari kita lihat daripada jadual ini. Jika jisim objek itu bertambah, maka daya geseran akan meningkat. Dia sukar digerakkan. Kalau dia gerak, dia akan
dekat. Berbanding dengan apabila jisim objek berkurang, daya geseran juga akan berkurang. Maka dia mudah digerakkan dan jarak yang dilalui oleh troli maupun objek adalah lebih jauh berbanding jisim objek yang lebih berat. Baik. So, jarak yang dilalui merujuk kepada pemerhatian, begitu juga sukar digerakkan atau mudah digerakkan, dan daya geseran tetap menjadi jawapan kepada inference. Baik, mari kita lihat daya geseran. Sekarang berlangsung perlumbaan Malaysia Grand Prix di Lintas Sepang. Hari hujan, maka pelumba-pelumba Formula One akan masuk ke pit stop ataupun ruang perhentian. Kenapa? Untuk menukar tayar. Persoalannya, kenapa nak tukar tayar kereta? Nak tukar tayar kereta disebabkan oleh untuk meningkatkan daya geseran di antara tayar dan juga jalan yang boleh mengelakkan kemalangan berlaku apabila jalan raya yang licin. Okey, baik. Mari kita lihat seterusnya satu video berkenaan tentang pit stop pada pertandingan ataupun perlumbaan Formula One. Baik. Nampak begitu pantas bukan? Hanya mengambil masa 3 saat untuk menukar tayar dan juga mengisi minyak di dalam jentera Formula One. Baik, mari kita teruskan. Kesan-kesan daya geseran. Yang pertama, tangan akan berasa panas kerana daya geseran berlaku dan menghasilkan haba. So, kesan kepada daya geseran, dia boleh menghasilkan haba. Sebab itu kalau kita gosok kedua-dua tangan, maka kita akan berasa tangan kita agak panas ataupun hangat. Itu yang digunakan oleh orang-orang zaman dahulu, orang-orang asli. Pada permulaan dunia ini terjadi, maka apa yang berlaku? Orang-orang asli kalau nak menghidupkan api, maka dia akan ambil 2 ketul batu, maka dia akan ketuk, maka daya geseran boleh menyebabkan haba dan percikan yang boleh membakar sesuatu benda. Begitu juga dengan kayu yang kita pusing, maka akan terjadinya haba dan menyebabkan pembakaran boleh berlaku. Baik, mari kita teruskan. Apakah kebaikan daya geseran? Yang pertama, daya geseran di antara permukaan tangan dengan objek membolehkan kita memegang objek dengan cekaman yang baik. Mari kita lihat kepada tangan kita. Tangan kita ini mempunyai garisan-garisan halus. Sebenarnya, garisan-garisan halus ini yang bertindak untuk meningkatkan daya geseran supaya apabila kita memegang sesuatu objek, objek itu tidak mudah terlepas dan terlucut daripada genggaman tangan kita. Seterusnya, daya geseran di antara tapak kasut dengan permukaan lantai membolehkan kita berjalan tanpa tergelincir dan daya geseran membolehkan objek kekal pegun iaitu objek statik dan tidak bergerak. Baik. Dan selain daripada kebaikan terdapat juga keburukan. Apakah keburukan daya geseran? Mari kita lihat. Pertama, daya geseran menyebabkan meja ataupun satu objek sukar digerakkan. Seterusnya, daya geseran menghasilkan bunyi yang bising pada mesin pemotong besi. Juga, daya geseran menyebabkan tapak kasut menjadi haus dan menyebabkan bola golf berhenti sebelum memasuki lubang. Dan bagaimanakah kita dapat menambahkan daya geseran dalam aktiviti kita seharian? Pertama, kalau kita berada di tempat-tempat yang basah, contohnya bilik air, tandas, kalau di sekolah bilik musola, tempat wuduk, maka kita akan menggunakan pelapik anti gelincir yang dapat menambahkan daya geseran pada permukaan lantai yang basah. Jadi, bila kita lalu, kita tidak mudah tergelincir. Seterusnya,
tapak kasut yang bercorak dan kasar dapat mengelakkan kita daripada tergelincir semasa berjalan atau berlari. Seterusnya, pelapik tertikus dapat menambahkan daya geseran dan membolehkan serta memudahkan pergerakan tertikus agar mudah dikawal. Dan corak pada permukaan sarung tangan menambahkan daya geseran dan memudahkan objek dicengkam. Mari kita lihat tentang seterusnya. Beri perhatian, iaitu ahli sukan angkat berat menggunakan serbuk kapur magnesium karbonat untuk mengangkat pemberat besi. Serbuk kapur ini digunakan untuk meningkatkan daya geseran bagi mengelakkan pemberat besi daripada mudah terlucut. Serbuk putih yang kamu nampak itu sebenarnya bukan tepung, tetapi itu merupakan serbuk kapur magnesium karbonat yang kasar yang dapat meningkatkan daya geseran. Selain daripada ahli sukan angkat berat, apakah sukan-sukan lain yang menggunakan perkara yang sama? Ya, pandai, iaitu gimnastik. Contohnya, atlet gimnastik negara Farah Ann menggunakan serbuk kapur magnesium sebelum dia memulakan latihan ataupun pertandingan. Baik, dan bagaimana kita untuk mengurangkan daya geseran? Pertama, kita boleh gunakan penggolek dan roda. Kemudian, menggunakan minyak pelincir di dalam enjin kenderaan bermotor untuk mengurangkan daya geseran yang berlebihan di bahagian enjin yang menyebabkan enjin akan cepat rosak. Okey, seterusnya penggunaan tepung asid borik bagi memudahkan pergerakan buah kerem. Kalau tidak ada tepung asid borik, apakah yang kita boleh gunakan? Ya, pandai, iaitu kita boleh gunakan bedak talkum. Bedak yang biasa kita gunakan untuk meratakan dan digunakan di muka kita. Seterusnya, permukaan laci disapu dengan lilin supaya mudah dibuka dan ditutup. Mari kita lihat dua situasi. Situasi A. Pisau ni dah tumpul. Patutlah mak susah nak potong daging ayam ni. Maka apa yang perlu dibuat oleh mak itu untuk memudahkan dia memotong ayam tersebut? Ya, pandai. Dia perlu mengasah pisau tersebut sehingga tajam. Situasi B. Seorang murid terjatuh ketika melalui lantai yang licin. Maka apakah yang kita boleh bantu untuk mengelakkan perkara ini berulang? Menggunakan pelapik anti gelincir kurang tepat, kerana yang tepat adalah menggunakan kasut yang mempunyai lebih corak pada tapaknya. Itu adalah jawapan yang lebih sesuai dan lebih tepat digunakan untuk situasi B. Baik, kita telah lihat tadi dan kita telah belajar berkenaan tentang daya geseran. Mari kita lihat rumusan yang telah kita belajar pada hari ini. Kita belajar tentang kebaikan daya geseran, kita belajar juga berkenaan tentang keburukan daya geseran, faktor-faktor yang mempengaruhi daya geseran, iaitu jenis permukaan dan jisim objek. Seterusnya, bagaimana untuk menambahkan daya geseran dan bagaimana untuk mengurangkan daya geseran. Baik, mari kita teruskan. Ini merupakan satu eksperimen atau aktiviti yang mudah yang boleh kita gunakan ataupun kita boleh lakukan di rumah, iaitu model hovercraft ringkas. Apa yang kita perlukan? Kita perlukan pisau, belon, cakra padat lama, penutup botol atau penutup berinjap dan gam lilin panas. Maka ada 4 langkah yang mudah yang seperti kamu lihat di skrin. Apakah hovercraft? Baik, hovercraft ialah kenderaan yang bergerak dengan menggunakan prinsip apungan udara. Prinsip ini dapat mengurangkan daya geseran dan membolehkannya bergerak di atas permukaan daratan dan air. Mari kita lihat satu video berkenaan tentang hovercraft.
Baik, itu sahaja daripada Cikgu Syukri pada hari ini. Kita berjumpa lagi pada siri-siri akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.